Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PDPR kita petang ini kita sambung kepada rukun talak. Kita dah belajar talak. Rukun talak itu ada 5. Pertama sirah, lafaz. Yang kedua mahal, iaitu tempat talak. Tempat talak itu isteri. Kita dah bahaskan tentang nombor 1 iaitu sirah, lafaz. Lafaz sirah, lafaz talak iaitu ada lafaz kinayah dan lafaz sarih. Lafaz terbagi kepada 2 iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih iaitu yang nyata. Contohnya aku talak engkau, dan kinayah aku lepaskan engkau. Itu dalam satu makna yang sama iaitu jatuh talak ya. Hari ini kita nak belajar yang kedua iaitu mahal, iaitu tempat talak. Di mana tempat talak tu? Iaitu tentulah isteri. Talak itu jatuhnya kepada isteri, bukan talak itu jatuh kepada kerusi, kepada buku. Awak nak talak, aku nak talakkan kau lopak pensil, aku nak talakkan kau TV. Tak boleh. Talak itu jatuhnya kepada isteri, iaitu perempuan, bukan pondan. Ada orang perempuan tetapi hakikatnya dia itu pondan. Tak boleh, tak jatuh talak. Talak itu jatuhnya kepada isteri. Syarat mahal iaitu isteri yang sah. Isteri yang sah yang masih dalam iddah talak raj'i. Talak raj'i iaitu iddah talak yang boleh dirujuk iaitu talak 1 dan talak 2. Awak talakkan isteri awak sekali, aku talakkan kau dengan talak 1, jatuh talak. Maka 3 kali suci dengan kedatangan haid, tak tahulah berapa bulan dan berapa lama, 3 kali suci, maka awak boleh kahwin lagi dengan dia, akad nikah. Tetapi kalau sebelum dia habis iddah, awak boleh cakap, aku nak kembali semula pada engkau Azizah, maka isteri itu dah boleh kembali kepada suaminya tanpa akad nikah. Itu talak raj'i. Kemudian dia dah duduklah berumah tangga dalam 20 tahun, ceraikan lagi. Kenapa tak tahulah, agaknya suami dia tak dapat sediakan durian ke rambutan ke isteri dia tadi, diceraikan isteri dia. Jatuh lagi talak. Ni talak kedua. Pun sama juga, sekiranya dalam iddah lagi isterinya, dia boleh rujuk dan tanpa nikah dia boleh kembali semula taat kepada suaminya. Itu 2 kali. Talak 3 dah jadi lain. Kalau dia dah 2 kali talak, talak kali ketiga dah bukan, dah tak boleh kita katakan nama talak raj'i. Baik, yang ketiga wilayah. Wilayah iaitu adanya suami mempunyai kuasa ke atas isteri. Suami ada kuasa ke atas isterinya untuk ditalakkan. Tengok muka surat 13. Syarat wilayah, hendaklah isteri itu masih dalam kekuasaan suami, belum diceraikan atau yang telah diceraikan, tetapi masih dalam iddah yang boleh dirujuk oleh suami. Suami boleh rujuk lagi isterinya. Kerana apa? Hendaklah isteri itu masih dalam kekuasaan suami, dia masih suami isteri. Atau yang telah diceraikan, macam saya cakap tadi, dalam iddah raj'i, boleh dirujuk sama ada talak 1 atau talak 2. Masih wilayah suami dia. Itu dia syarat wilayah, masih dalam kekuasaan suami dia. Itu dia. Muka surat 14, syarat qasad. Yang keempat ini adalah antara rukun talak. Rukun talak pertama sirah, kita dah belajar minggu lepas. Mahal iaitu tempatnya tadi kita dah belajar. Isteri, wilayah kekuasaan ke atas isteri itu tadi. Yang keempat adalah qasad, iaitu memang berniat mentalakkan isterinya. Nak talak isteri ni bukan suka-suka, main-main drama tak boleh. Berdosa. Syarat qasad, hendaklah suami yang melafazkan talak itu dengan ada niat sengaja untuk menceraikan isterinya. Sengaja menceraikan isterinya. Memang nak ceraikan isterinya. Kenapa? Mungkin isterinya tak taat. Kenapa? Mungkin isterinya tak tutup aurat, isterinya tak nak solat, isterinya tak nak masak, isterinya suka membawang, isterinya suka kat kelab gosip, contoh. Jadi suami menggeram, memang dia nak ceraikan isterinya. Maka hendaklah suami yang melafazkan tu dia ada niat betul-betul. Niat qasad itu niat untuk menceraikan isterinya. Baik, yang kelima,
Syarat mutallik, suami yang melafazkan talak hendaklah suami yang baligh, berakal dan dengan kemahuannya, bukan tergagah. Tergagah ini dipaksa. Kau ceraikan bini kau, kau ceraikan bini kau. Tidak, tak boleh. Suami yang baligh. Ada orang kahwin belum baligh? Ada. Umur 10 tahun dah nikah. Tak tahulah kalau kat negara-negara lain kan, tapi kalau kat Malaysia ni tak adalah. Kita biasanya dibenarkan oleh kerajaan Malaysia, oleh pejabat agama untuk menikah umur 18 tahun ke atas. Dulu-dulu zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita dulu 12 tahun dah nikah, 13 tahun. Ada yang main ting-ting lagi, tangkap terus nikah, baru 9 tahun, 10 tahun. Tapi sekarang enakmen Jabatan Agama Islam membenarkan 18 tahun ke atas baru boleh nikah. Dah lepas SPM, dah reti masak lah. Jadi mesti suami yang baligh. Suami tak baligh tak boleh. Umur 15 tahun nak kahwin, lelaki belum baligh, belum keluar mani, tapi nak kahwin tak boleh. Dah tu dah kahwin, ceraikan pula bini dia, tak boleh. Berakal, orang gila tak boleh. Orang gila tak boleh menceraikan isterinya. Dah orang gila, mana dia ada bini kan. Dan dengan kemahuannya sendiri untuk menceraikan isterinya, bukan tergagah, bukan dengan hasutan. Kalau dengan hasutan ataupun dibeli contohnya, hasutan lah tu, tak boleh. Mesti dengan kemahuannya untuk menceraikan isterinya. Sebab tu talak itu berada di tangan lelaki, kerana orang lelaki ni bab talak ditakkan sewenang-wenang jatuhkan talak. Kalau talak ni kat tangan orang perempuan, dia marah suami dia, aku talakkan kau berapa kali talak agaknya orang lelaki dapat. Orang perempuan ni kalau marah, mulut dia bebel, dia akan cakap, ditalakkan lelaki dia. Jatuhlah lelaki tu talak 100. Tapi Allah Ta'ala tak beri talak tu bagi pada orang perempuan. Orang lelaki dia bagi talak 3. Namun begitu ramai orang lelaki tidak akan menjatuhkan talak kepada isterinya sewenang-wenangnya, kerana talak itu mahal harganya. Mahal, dan Allah amanahkan Allah tak suka perbuatan talak, tapi dia halal di sisi Allah. Kerana apa? Kadang-kadang talak tu menjadi baik pada seseorang, untuk melepaskan seorang daripada dizalimi. Kalau dapat suami yang zalim, maka talak itu adalah jalan penyelesaian. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita. Saya nak anak-anak semua buat sedikit ringkasan berkaitan dengan rukun talak. Sedikit ringkasan berkaitan dengan lafaz talak, syarat mahal, syarat wilayah, juga syarat kasad dan juga syarat mutallik. Tulis dalam buku munakahat. Baik, untuk petang ni sampai sini dulu. Belajar betul-betul untuk kita sendiri. Mudah-mudahan berkat apa yang kita pelajari. Lagi-lagi bab munakahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.